Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tu sesi tazkirah kita pada kali ini, insya-Allah kita akan membahaskan secara ringkas hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya baginda bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. Baik. Jadi hadis ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Al-Khuzali, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antara kibar fuqaha sahabah, antara faqih di dalam kalangan sahabat Nabi, meriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Maknanya, tidak akan masuk seseorang ke dalam syurga, yakni tidak akan masuk ke dalam syurga barang siapa yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah perasaan sombong, min kibrin, daripada kesombongan. Tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk jannah, syurga, barang siapa yang ada di dalam hatinya, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, sebesar zarrah daripada perasaan sombong. Zarrah ini ada dua tafsiran ulama. Zarrah ini, zarrah, ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan semut putih yang kecil. Tapi yang masyhur sebesar biji sawi. Dan orang Arab juga memang faham zarrah ini dengan makna semut yang kecil yang berwarna putih, semut yang halus. Zarrah. Mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah. Zarrah maknanya, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, menyebutkan zarrah ni antara tafsirannya adalah semut putih yang berwarna, yang halus. Orang Arab faham zarrah ini. Dia bukan atom, sebesar atom tak ada. Orang Arab tak faham atom. Sama ada biji sawi, biji jagung ke biji sawi, biji yang kecil, ataupun semut halus. Itu maksud zarrah dalam bahasa Arab. Jadi tidak, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam syurga barang siapa yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah daripada perasaan sombong. Na'udzubillah min kibr. Kita minta lindung daripada perasaan sombong. Lalu berkata seorang lelaki, faqala rajulun min ashabihi, salah seorang dalam kalangan sahabat Nabi pun bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawabuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang menyintai keadaan pakaiannya itu baik. Kasut yang dia pakai, sepatu yang dia pakai, ataupun na'luhu, sandal yang dia pakai, kasut yang dia pakai, juga dia suka yang baik, hasanah. Jadi seorang lelaki ni tanya Nabi,
Bagaimana dengan orang lelaki, termasuklah perempuan, yang sukakan pakaian yang cantik? Yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanah atau hasanan. Dia suka pakai pakaian yang cantik. Wa na'luhu hasanatan. Pakai kasut yang cantik. Kan? Adakah itu dikira alaysa afayakunu hadza min kibrin? Itu takdir dia. Adakah ini juga sombong? Itu dia punya takdir dia. Pertanyaan dia tu maknanya adakah ini juga sombong? Tapi tak sebutlah dalam tu kan. Jadi kita faham dengan siap hadis. Jadi dia tanya Nabi, ada orang yang disuka pakai yang cantik. Hasanan. Thawbuhu hasanan. Dia suka pakai yang cantik. Wa na'luhu hasanatan. Kasut pun dia suka kasut yang cantik. Penampilan dia suka penampilan yang cantik. Adakah itu sombong? Qala, kata Nabi SAW, innallaha jamil. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha indah. Dan dia menyintai keindahan. Yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran. Batarul haq maknanya, kata para ulama, daf'uhu wa radduhu ala qailihi. Menolak kebenaran, menolaknya disebabkan penuturnya itu. Dia melihat kepada orang yang cakap, dia tolak kebenaran. Atau dia tolak kebenaran secara hakikat, dia tolak kebenaran. Wa ghamtun nas maknanya ihtiqaruhum, dan dia meremehkan manusia ataupun merendahkan manusia yang lain. Menghina, merendahkan manusia yang lain. Itulah sombong. Jadi Nabi SAW memperbetulkan pemahaman atau salah faham yang berlaku pada lelaki tadi. Dia menyangka orang yang suka cantik-cantik, pakai cantik, pakai kemas-kemas, pakai dalam dalam kita zaman kita sekarang ni, mungkinlah yang dimaksudkan yang cantik ni maknanya pakaian yang mungkin berjenama, kasut yang berjenama, atau kereta yang mewah. Terus kita kata dia sombong, itu salah. So Nabi kata, bukan itu neraca kamu nak tengok orang tu sombong atau tak. Bukan kamu tengok penampilan dia. Tapi sombong ini, makna al-kibru ni, batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Jadi bukan pada penampilan orang tu. Maknanya kita tak boleh hukum manusia itu sombong atau tak berdasarkan penampilan fizikal dia. Dia pakai baju apa, dia pakai jenama apa. Bukan. Salah. Adalah salah kita menghukum manusia berdasarkan penampilan zahir. Sedangkan Nabi SAW sebut, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu maha indah dan cintakan keindahan, kecantikan. Jadi tidak menjadi kesalahan, berdasarkan hadis ini, tidak menjadi kesalahan untuk kita menampakkan athar nikmat Allah Ta'ala. Ada dalam hadis lain Nabi SAW sebut bahawasanya Allah Ta'ala cintakan hamba-Nya yang menzahirkan athar, yakni kesan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi dia kekayaan, Allah Ta'ala bagi dia nikmat, harta benda, maka dia pun menzahirkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu, tanda kesyukurannya kepada Allah. Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala cintakan orang macam tu. Tapi dengan syarat bukan untuk dia nak, maknanya menunjuk-nunjuk atau membangga dengan kemewahan dia dan sebagainya. Itu ada hadis lain yang menjelaskan pula, maknanya tak bolehlah pula kita khuyala, sombong pula. Boleh jadi dia sombong dengan pakaian dia. Tetapi Nabi SAW dalam hadis ini menjelaskan tentang erti kesombongan yang hakiki, yang sebenar adalah menolak kebenaran, meremehkan manusia.
Jadi itu penjelasan tentang hadis ini. Maknanya kita dari pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, kita tidak boleh menjadikan neraca penampilan zahir manusia itu sebagai neraca untuk kita nak mengatakan individu ataupun orang itu sombong atau tidak. Tetapi Nabi SAW menjelaskan hakikat kesombongan itu adalah apabila kebenaran sampai kepadanya lalu dia menolak kebenaran dan dia meremehkan manusia. Sebahagian ulama lagi mengatakan dia juga meremehkan orang yang bawa kebenaran. Waghamtun nas. Itu orang yang pertama sekali yang dia menolak kebenaran adalah orang yang membawa kebenaran. Ini kita boleh faham dalam ayat-ayat Al-Quran sangat banyaklah. Firaun dia remehkan Nabi Musa, dipelekeh Nabi Musa alaihi salam, dan kaum Nabi Ibrahim mereka pelekehkan Nabi Ibrahim, mereka kata mereka meremehkan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kaum Quraisy meremehkan Nabi Muhammad SAW bila Nabi Muhammad bawa kebenaran. Wa ghamtun nas. Orang Yahudi Ahlul Kitab mempelekehkan Nabi Muhammad SAW, mempelekehkan sahabat-sahabat Nabi. Ghamtun nas. Sama juga zaman sekarang ni, bila kita bawa akidah salaf, kita bawa akidah sahabat Nabi, kita bawa akidah Nabi SAW, sahabat Nabi, orang peremeh, orang pun meremehkan kita. Orang kata apa ni nak ikut, kenapa tak ikut ahli falsafah, kenapa tak ikut ahlul kalam, gini. Itu juga waghamtun nas. Hati-hati. Sombong ni dia bukan setakat kita mempelekehkan orang yang bawah daripada kita. Itu kebiasaan manusia hari ini, tetapi mempelekehkan orang yang bawa kebenaran. Pendakwah, orang yang menyebarkan agama, orang yang menyebarkan Al-Quran, orang yang menyebarkan hadis Nabi SAW, jangan kita lekehkan. Jangan kita tolak kebenaran yang mereka bawa. Bila mereka bawa kebenaran, maka tunduklah kepada kebenaran. Jangan sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Itu hakikat sombong. Bila dia bawa kebenaran, dia tolak kebenaran. Lalu dia meremehkan manusia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada kesombongan dan memberikan kita keindahan dari sudut akhlak, bersesuaian dengan penampilan kita juga, memberikan kita penampilan yang baik dari sudut fizikal kita jamil, dan juga akhlak kita juga jamil, kerana Allah Ta'ala maha indah dan dia sukakan jamal, keindahan. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan ini. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.